Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi untuk mendengarkan pembentangan kami dan kami diberi tugasan untuk membentangkan berkenaan dengan tajuk ataupun bidang-bidang komunikasi. Ini tugasan kumpulan dan kumpulan kami diberi nama kumpulan A3 UUM Sinto. Dan tajuk yang kami pilih adalah berkenaan dengan komunikasi masa dalam sebuah organisasi. Pengenalan organisasi. Komunikasi telah bermula seawalnya lahirnya manusia dengan proses perhubungan sekeliling dan bukan sahaja perhubungan sesama manusia, bahkan perhubungan manusia itu sendiri dengan Tuhan. Dan menurut buku pengantar ilmu komunikasi karya Ahmad Sultra, Rostan dan Nur Haki menjelaskan komunikasi ini bersifat omnipresent dan ia hadir di mana saja kita berada dan ia paling banyak aktiviti ataupun tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan seharian. Dan kumpulan A3 ini telah pun bersepakat untuk memilih Jabatan Pertanian Malaysia sebagai organisasi kajian berkaitan bentuk komunikasi yang diamalkan, komunikasi massa. Dan Jabatan Pertanian Malaysia merupakan antara jabatan yang tertua di Malaysia dan kini dia dianggarkan lebih berumur lebih 100 tahun dan telah melalui pelbagai peringkat transformasi dari segi visi, misi dan inovasi amalan kerja jabatan. Jabatan Pertanian telah ditubuhkan pada tahun 1905 dan tugas utama Jabatan Pertanian pada masa itu adalah untuk melaksanakan dasar-dasar pertanian yang telah digariskan oleh kerajaan. Di dalam Perjanjian Persekutuan Malaysia pada tahun 1974, selaras dengan penubuhan kerajaan-kerajaan negeri dan peruntukan telah dibuat bagi membolehkan penubuhan Jabatan Pertanian Negeri di setiap-tiap negeri. Dan Jabatan Pertanian di setiap negeri telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan program pengembangan bagi memajukan sektor pekebun kecil. Selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Jabatan Pertanian telah berkembang dengan pesat dan diperkukuhkan dan terlibat sepenuhnya dalam bidang penyelidikan, menyediakan khidmat pengembangan dan pemasaran serta pembangunan pertubuhan peladang. Ini antara tindakan-tindakan awal yang dilakukan dalam Jabatan Pertanian Malaysia lah. Dan bagaimanapun dengan tertubuhnya Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama pada tahun 1965, Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Mardi pada tahun 1970, Lembaga Pertubuhan Peladang LPP pada tahun 1973, Jabatan Pertanian telah disusun semula dan menumpukan peranannya dalam memberikan khidmat pengembangan terutamanya kepada petani-petani. Ini antara pengenalan berkenaan dengan organisasi Jabatan Pertanian Malaysia. Dan seterusnya saya berikan tugas pembentangan ini kepada Muhammad Zairi bin Kamarudin. Terima kasih kepada sahabat saya Encik Farouk di atas pengenalan kepada Jabatan Pertanian Malaysia. Yang dihormati Dr. Muhammad Khairi bin Ahmad dan para penonton budiman sekalian. Seterusnya, saya akan menerangkan jenis komunikasi yang diamalkan oleh Jabatan Pertanian dan kesan penggunaan bentuk komunikasi tersebut kepada Jabatan Pertanian. Jenis komunikasi yang diamalkan oleh sesebuah organisasi boleh ditentukan oleh faktor-faktor berikut seperti golongan sasar dan peranan organisasi. Seperti yang dimaklumkan, pelanggan Jabatan Pertanian adalah petani dan pengusaha industri asas tani seluruh negara. Sementara peranan Jabatan Pertanian adalah satu, mempercepatkan transformasi pertanian kepada sektor masa kini, sektor yang moden, dinamik dan komersial, membangunkan industri tanaman, makanan dan bunga-bungaan, memberi khidmat perundingan dan sokongan teknikal, melindungi industri pertanian negara dan menjamin keselamatan makanan dan alam sekitar. Sementara visi Jabatan Pertanian ialah ke arah mewujudkan industri pertanian yang berdaya saing, pengeluaran produk berkualiti, selamat dan mesra alam serta berorientasikan ekspor. Misi Jabatan Pertanian memberi perkhidmatan berkualiti dan berkesan kepada pengusaha-pengusaha pertanian melalui pengamalan teknologi terkini dan khidmat regulatory pertanian
untuk meningkatkan daya pengeluaran serta memastikan keselamatan sektor pertanian negara. Pengembangan pertanian adalah komunikasi secara terus antara jabatan dan golongan sasar, dan komunikasi itu berlaku kerana peranan dan tanggungjawab Jabatan Pertanian untuk menyampaikan teknologi dan inovasi pertanian kepada petani dan usahawan dan siasat tani seluruh negara. Setelah memahami peranan dan fungsi Jabatan Pertanian dan melalui temu bual yang dijalankan dengan unit komunikasi korporat Jabatan Pertanian Malaysia, kami menyimpulkan jenis komunikasi yang digunakan oleh Jabatan Pertanian adalah komunikasi massa. Antara ciri-ciri komunikasi massa adalah penyampai mesej merupakan organisasi. Kegiatan komunikasi adalah terancang, terkawal dan mempunyai sokongan organisasi. Mesej komunikasi massa bersifat umum dan terbuka, dan mesej yang disampaikan adalah untuk semua lapisan, bukan hanya kepada golongan tertentu. Komunikasi bersifat anonim dan heterogen. Komunikasi adalah bersifat sahala dan tidak perlukan maklum balas dari golongan sasar. Media massa menimbulkan keserempakan. Mesej yang disampaikan menimbulkan kesedaran yang serentak dan pada waktu yang sama. Komunikasi massa lebih pentingkan isi daripada hubungan. Apa yang hendak disampaikan lebih penting daripada cara penyampaian sesuatu mesej itu. Corak penyampaian mesej komunikasi massa adalah pantas dan tidak dihalang oleh masa dalam mencapai khairat yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Khairi bin Ahmad. Saya Abu bin Halim akan meneruskan pembincangan iaitu pesan komunikasi massa di dalam Jabatan Pertanian. Antara kesan komunikasi massa dalam Jabatan Pertanian adalah dapat meningkatkan pengetahuan teknologi terkini dan inovasi-inovasi di dalam industri pertanian. Ini penting kerana teknologi sentiasa berubah mengikut peredaran zaman dan para petani perlulah menggunakan teknologi-teknologi terkini. Selain daripada itu, dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan petani. Organisasi di Jabatan Pertanian perlulah menghebahkan segala hebahan terkini bagi memastikan para petani sentiasa menggunakan segala teknologi dan juga kaedah-kaedah yang baru. Seterusnya, menghasilkan perubahan dan memberi impak kepada petani yang dapat memberi kepuasan serta mencapai objektif masyarakat. Dengan mengamalkan komunikasi massa di Jabatan Pertanian, Jabatan Pertanian dapat menjadikan petani itu petani yang berjaya dan dapat memenuhi kehendak masyarakat dalam menghasilkan sesuatu hasil tanaman. Seterusnya, dapat meningkatkan kesedaran golongan belia menceburi bidang pertanian. Ini penting kerana industri pertanian perlu pelibatan golongan-golongan belia pada masa hadapan. Di samping itu juga, teknologi dan inovasi pertanian dapat disampaikan secara cepat, terarah dan terencana. Ini kerana teknologi yang digunakan perlu disampaikan kepada golongan sasar yang disasarkan dan juga yang telah ditetapkan oleh jabatan. Dan akhir sekali adalah untuk menjamin keselamatan bekalan makanan. Ini penting untuk meneruskan kelangsungan masyarakat dan juga rakyat di negara ini. Peningkatan amalan komunikasi untuk Jabatan Pertanian.
Setiap hari akan berlaku peningkatan taraf aplikasi perhubungan di dalam kehidupan bersosial. Melalui organisasi seperti Jabatan Pertanian akan terus mengusahakan serta mengendalikan perhubungan korporat melalui perhubungan sehala maupun dua hala untuk mencapai perhubungan secara kolektif. Selain itu, meningkatkan taraf perhubungan melalui komunikasi massa menerusi aplikasi terbaru. Contoh seperti aplikasi TikTok di mana menjadi peringkat perhubungan terutama golongan muda untuk bertambah minat di dalam industri pertanian dan makanan. Perhubungan korporat melalui unit perhubungan awam juga di jabatan akan memudahkan perhubungan berkaitan bukan sahaja di dalam negara, bahkan boleh mencapai perhubungan dari serata dunia dengan hanya meningkatkan amalan berkomunikasi. Pelbagai kaedah perjumpaan secara maya dan juga penggunaan video alternatif bagi menyalurkan informasi perhubungan jabatan dengan pihak luar juga dapat ditingkatkan. Sebagai kesimpulan, komunikasi massa amat penting dalam menyalurkan proses maklumat dalam sesebuah organisasi, sama ada kecil maupun besar. Jabatan Pertanian mengambil langkah terbaik dengan menubuhkan unit komunikasi korporat yang terdiri daripada kaki tangan yang mahir dalam proses perhubungan dan penyaluran informasi secara cepat dan tepat. Proses perhubungan ini akan menjadi lebih baik apabila proses sehala, dua hala serta pelbagai hala dipertingkatkan menerusi pelbagai kaedah seperti periklanan, pemasaran dan juga perkongsian tenaga kerja. Di samping itu juga teknologi, barangan serta perkongsian idea di dalam pertanian. Justru itu, komunikasi massa akan membantu Jabatan Pertanian bagi mencapai objektif jabatan serta meningkatkan visi serta misi Jabatan Pertanian Malaysia.